ونبينا وقائدنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون والحاضرات جميعا، فضيلة الحبائب والمشايخ من على رأس هذا المحفل المبارك الشيخ جعفر حفظه الله، أرحب بكم جميعا وأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Para hadirin hadirat yang kami muliakan, khususnya pimpinan ini, yang mulia Syekh Ja'far At-Tayyar dan semua yang hadir, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا المحفل الكريم المبارك إنما هو تجلي من تجليات هذه الرحمة المهداة سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الفرح الذي يفرحه الناس في مثل هذا الشهر المبارك إنما هو استجابة لأمر الله تبارك وتعالى حين قال للأمة جمعاء: قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا. فالناس تفرح بشيئين: تفرح بكتاب الله المنزل وبصفيه وخليله وحبيبه المبجل. قل بفضل الله وهو القرآن، وبرحمته وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Kebahagiaan kita pada hari ini, acara yang sangat agung dan mulia ini adalah merupakan kemuliaan daripada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan dan kumpulan kita hari ini, di mana bersama-sama kita berbahagia merayakan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah merupakan pelaksanaan dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang dalam ayat beliau bacakan tadi, katakanlah bahwa senanglah kalian dengan keutamaan Allah, bifadlillah, dan senanglah kalian dengan rahmat Allah, wa birahmatihi. Kita berbahagia, itu semua kata Allah lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Senang dengan fadl Allah, dengan keutamaan Allah, yaitu dengan kitab suci Al-Quran yang diturunkan. Dan perintah senang dengan rahmat Allah adalah dengan diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا النبي الكريم لا يستطيع أحد أن يروم حصر صفاته، لأن الذي قد تولى وصفه ونعته هو ربنا تبارك وتعالى في كتابه. فما من واصف وصفه وما من ناعت نعته إلا لم يستطع أن يبلغ هذا الحد وهذا الكن. يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له أغلاق، أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق. ربنا جل وعلا قال عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك يا محمد قال لا على، وأتى بلفظ على لأنه قد علا على كل الأخلاق وسمى على كل الأذواق. فما من أحد يقترب من صفاته ولا من نعوته وخلاله صلى الله عليه وسلم. وقال: وإنك لعلى خلق. وأتى بالتنكير في هذا الخلق، والتنكير هنا للتفخيم. ولم يكتف ربنا تبارك وتعالى بذلك، بل قال عظيم، فعظم هذا الخلق
وما من خلق يعظمه الله وما من شيء يعظمه الله إلا لم يكن شيء فوقه أبدا. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita dan junjungan kita, tidak seorang pun yang dapat menyebutkan sifat-sifat kemuliaannya. Tidak dapat seorang pun yang bisa menyebutkan semua keagungan-keagungannya, karena Allah Subhanahu wa taala telah terlebih dahulu sebelum manusia diciptakan, Allah Subhanahu wa taala telah memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang agung. Kemudian beliau tadi menyebutkan beberapa bait syair yang mengatakan, wahai Nabi Muhammad, Nabi yang mulia, engkau telah dipuji oleh Allah sebelum segala sesuatu diciptakan. Apakah ada orang yang ingin memujimu, maka sungguh pujian itu tidak akan pernah sampai seperti apa yang telah diucapkan oleh Tuhanmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat agung dan termulia. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan dengan lafaz ala yang artinya tinggi. Maka tidak satu sifat pun, tidak ada daripada akhlak pun yang lebih tinggi dari sifat dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah menyebutkan ala, bahwa akhlaknya Rasulullah, sifatnya Rasulullah ada di atas sifat-sifat yang lain. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan la'ala khuluqin, engkau mempunyai akhlak. Dalam ayat ini disebutkan dengan lafaz nakirah yang dalam tata arti bahasa Arab menyebutkan itu untuk menunjukkan pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup dengan lafaz azim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka apabila itu sudah diagungkan oleh Allah, tidak ada sesuatu yang melebihi sesuatu yang sudah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وقد رؤي الإمام ابن الفارض رحمه الله بعد موته فقيل له رأيناك لم تكثر المديح أو لم تقل مديحا كثيرا في النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابهم ببيتين اثنين: أرى كل مدح في النبي مقصرا وإن بالغ المثني عليه وأكثرا، إذا الله أثنى بالذي هو أهله عليه فما مقدار ما تمدح الورى. Beliau menyebutkan seorang imam Ibnul Farid ditanya, wahai imam, mengapa kami tidak melihatmu engkau banyak memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab dengan dua bait syair, dua bait untaian mutiara yang beliau sampaikan tadi, yang artinya, aku melihat semua orang yang memuji Nabi Muhammad, maka semua pujiannya dalam keadaan kurang. Walaupun dia sudah berusaha untuk memuji setinggi langit, bagaimana akan dapat menandingi suatu pujian yang sudah dilakukan dan diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min نعت ووصف أعطاه الله عز وجل لنبي من أنبيائه ورسول من رسوله الكرام إلا وكان للنبي صلى الله عليه وسلم ما يماثله أو ما يفوق عليه. فهذا آدم عليه الصلاة والسلام. يقول العلماء بأن الله عز وجل تولى خلقه بيده أي بأمره جل وعلا
بينما تولى الله تبارك وتعالى شق صدر نبيه صلى الله عليه وسلم بنفسه فقالوا تولى الله عز وجل من آدم الوجود الخلقي وتولى من محمد صلى الله عليه وسلم الوجود النبوي ففاق آدم في هذا الوجود من الله تبارك وتعالى. Beliau mengatakan, dan tidaklah suatu sifat-sifat mulia yang Allah anugerahkan kepada para rasul dan para nabi-nabinya yang mulia kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengungguli dan lebih dari sifat-sifat itu. Para ulama mengatakan bahwa Nabi Adam alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala tawallal khalqa biyadih. Allah sendiri yang secara langsung menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Akan tetapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sendiri yang menangani secara langsung dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dipersiapkan untuk menjadi nabi dan rasul. Maka ulama berkata, Allah Subhanahu wa taala di sini mengurus secara langsung penciptaan jasad Nabi Adam alaihi salam, tapi Allah Subhanahu wa taala mengurus secara langsung pelantikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul dengan dibelahnya dada beliau. كذلك في التعليم الله عز وجل قال في آدم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين بينما في النبي صلى الله عليه وسلم علمه ذوات الأشياء بينما علم آدم أسماء الأشياء فمن علم الذوات هو أشرف وأحسن ممن علم الأسماء. ففي ليلة الإسراء والمعراج في ليلة المعراج رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذوات العوالم وانتقل من مكان إلى مكان فكان علمه بالذوات بينما آدم عليه السلام علمه بالأسماء. Juga dalam masalah ilmu yang Allah anugerahkan berkaitan dengan Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada Adam nama-nama semua segala sesuatu yang ada di bumi. Kemudian disodorkan nama-nama tersebut kepada para malaikat-malaikat, akan tetapi mereka tidak dapat menjawabnya. Berkaitan dengan hal ini, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya diberi ilmu berkaitan dengan nama-nama segala sesuatu, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui hakikat segala sesuatu yang ada. Maka ilmu yang berkaitan dengan hakikat itu lebih tinggi dan lebih mulia daripada sekedar ilmu yang berkaitan dengan nama-nama saja. Disebutkan bahwa pada malam Lailatul Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepada beliau segala hakikat-hakikat yang ada di dalam alam semesta ini. كذلك الله عز وجل قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فأمر ملائكته بالسجود لآدم بينما في حق النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فهذا أعظم تشريفا بأن تولى ربنا تبارك وتعالى الصلاة عليه بنفسه مع ملائكته. Begitu pula dalam kemuliaan yang lain
di mana disebutkan dalam Al-Quran, dan ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat-malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayat yang tadi dibacakan, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan bersalamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka anugerah ini lebih agung, lebih tinggi daripada yang diberikan kepada Nabi Adam alaihi salam, karena Allah secara langsung bersama malaikat-malaikatnya bersalawat kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وفي إبراهيم عليه الصلاة والسلام الله عز وجل قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم قال كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. هذه النار ما زالت موجودة لكنها برد وسلام. وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم فيه إطفاء لها بالكامل. Begitu pula anugerah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang tadi beliau bacakan, wahai api, jadilah engkau dingin dan membawa keselamatan. Itu di saat Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setiap mereka menyalakan api peperangan, atfa'ahallah, Allah memadamkan api tersebut. Demikian ini kemuliaan yang lebih agung yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والله عز وجل قال في إبراهيم واتخذ الله إبراهيم خليلا، بينما في النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا حبيب الله ولا فخر، ومرتبة المحبة أعلى من مرتبة الخلة، لئن كان إبراهيم فاز بخلة فأنت حبيب الله من غير مريتي. Begitu juga yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya Allah telah menjadikan Ibrahim alaihi salam sebagai khalilnya. Al-khullah adalah teman dekat, artinya adalah teman yang dekat. Adapun berkaitan dengan Nabi Muhammad, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku adalah kekasih Allah, dan ini bukanlah suatu kesombongan. Maka beliau tadi menjelaskan bahwa kedudukan sebagai Al-Habibullah, kekasih Allah, lebih tinggi daripada Khalilullah. Wallahu azza wa jalla qala fi Idris wa rafa'nahu makanan 'aliyya. بينما في النبي صلى الله عليه وسلم رفع إلى أمكنة أعلى من ذلك حتى قال له جبريل إلى ها هنا مقام انتهى، أنا إن صعدت احترقت وأنت إن صعدت اخترقت، فبلغ مقامات علا وإلى أمكنة لا ينتهى إليها، إلى سدرة المنتهى، إلى أن سمع صرير الأقلام في تلك العوالم. Berkaitan dengan Nabi Idris, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah mengangkatnya kepada kedudukan yang tinggi. Akan tetapi berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam perjalanan Isra Mi'raj, Jibril berkata kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ini adalah suatu tempat
yang jikalau aku meneruskan perjalanan bersamamu wahai Muhammad, aku akan terbakar. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terus berjalan kepada tempat yang tinggi sampai di tempat terdengarnya sarirul qalam, suara pena yang menulis, dan itu adalah Sidratul Muntaha. وبوجود نوح في قومه أمنهم الله عز وجل من الغرق والخسف، بينما في النبي صلى الله عليه وسلم قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فليس هناك من العذابات التي نزلت في الأمم السابقة تحصل لهذه الأمة ببركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kemudian berkaitan dengan Nabi Nuh alaihi salam, dengan keberkahan Nabi Nuh, maka Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan umatnya, orang-orang yang beriman dengannya, dari ditenggelamkan oleh Allah ketika datang banjir bandang yang melanda dunia. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang beliau bacakan tadi, dan tidaklah Allah sekali-kali akan menyiksa, memberikan musibah besar kepada umatmu wahai Muhammad, wa anta fihim, sedangkan engkau ada di tengah-tengah mereka. Maka berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah selamatkan umat ini dari bencana-bencana besar yang pernah menimpa nabi-nabi sebelumnya. Wa Isa alaihi salatu wassalam kana yubri'u al-akmaha wal-abrasa wa yuhyi al-mauta. والنبي صلى الله عليه وسلم رد عينا بعدما قلعت، حتى قال بعضهم هذا الذي رد عينا بعدما قلعت وريقه قد شفى عين الإمام علي، وذلك الصحابي الذي قطعت يده في المعركة فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأعادها إلى مكانها فالتزقت فكانت أحسن من الصحيحة. وكذلك عند البيهقي في دلائل النبوة وفي غير ذلك أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لن أسلم حتى تحيي لي ابنتي، فأحيا النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فأسلم. Kemudian berkaitan dengan Nabi Isa alaihi salam, Allah berikan mukjizat kepadanya sehingga Nabi Muhammad bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Akan tetapi Allah anugerahkan kepada baginda Nabi Muhammad mukjizat yang lebih dari itu. Diriwayatkan bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat mengembalikan mata yang sudah pernah copot daripada tempatnya. Dan kemudian salah seorang sahabat Nabi yang tangannya terputus dalam suatu peperangan, tangan yang sudah terputus tersebut dikembalikan lagi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga keadaannya menjadi pulih dan lebih baik daripada sebelumnya. Diriwayatkan dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi bahwa ada seorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, aku tidak akan beriman kepadamu sebelum engkau menghidupkan anakku yang sudah mati. Kemudian dengan izin Allah, Allah hidupkan anaknya yang sudah mati, kemudian dia masuk Islam. Bihadzal qadri naktafi ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا ونسأل الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا أهل غزة وأهل فلسطين. نسأل الله أن يكشف عنهم الغمة وأن يصرف عنهم العدو وأن ينصرهم نصرا مؤزرا. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kami cukupkan sampai di sini dan bersama-sama kita tutup dengan doa. Bersama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita hari ini yang sedang berjihad di Gaza,
di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan kemenangan kepada mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin.